أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam siri ceramah kuliah Duha Fiqh Muamalat La Riba yang bersiri. Hari ini insya-Allah kita akan bincang topik yang ketujuh. Topik yang ketujuh iaitu bab mengenai rukun-rukun dan syarat-syarat akad. Rukun-rukun dan syarat-syarat akad bahagian yang pertama, part 1 insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah sebenarnya 4 topik yang terdahulu kita telah belajar asas-asas muamalat. Kita telah belajar asas-asas muamalat. Iaitu yang pertama yang kita belajar iaitu kaedah keuntungan. Apakah keuntungan yang diharuskan dan apakah keuntungan yang tidak diharuskan, dan apakah yang menyebabkan keuntungan itu harus atau tidak. Kemudian kita telah belajar dalam 2 bahagian iaitu berkenaan dengan riba. Riba adalah orang kata apa? Dosa yang terbesar. Dosa yang terbesar dalam muamalat. Dan antara dosa-dosa yang terbesar dalam Islam. Riba. Riba kita buat 2 bahagian. Satu asas-asas riba. Yang kedua kita belajar tentang riba al-fadal dan riba al-qardu. Riba al-fadal, riba al-fadal, riba al-qardu, riba jahiliyah dan riba an-nasi'ah. Kemudian kita telah belajar berkenaan dengan gharar. Gharar iaitu satu keadaan yang tidak menentu. Iaitu risiko yang disebabkan campur tangan manusia. Risiko yang disebabkan campur tangan manusia dan bukan disebabkan sunnatullah. Baik. Kemudian kita telah belajar juga berkenaan dengan maisir ataupun judi. Keadaan-keadaan ataupun aktiviti muamalah yang boleh menyebabkan judi. Wahal judi itu bukan sahaja di tempat-tempat perjudian seperti di Genting Highland, Macau dan sebagainya. Judi boleh terjadi di mana-mana sahaja, termasuk di masjid pun boleh jadi judi. Jadi hari ini kita telah bersedia untuk mempelajari asas-asas ataupun rukun-rukun dan syarat-syarat akad. Rukun-rukun dan syarat-syarat akad. Dan keadaan ni pelajaran ini mungkin menjadi sedikit teknikal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan harap bersabar. Dan kalau tak faham juga, insya-Allah di hujung kuliah ini saya akan buka kuliah ini untuk bertanya soalan sama ada di type di sini ataupun melalui mikrofon. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa pentingnya akad? Saya bagi contoh mula-mula. Sebelum kita belajar apa dia akad ni, kita bagi contoh mula-mula supaya orang dapat berfikir. Ramai orang telah memfitnah ataupun memburuk-burukkan perbankan Islam, mengatakan bahawa perbankan Islam ni cuma tukar istilah sahaja. Tukar istilah daripada pinjaman kepada bai'man ajil, tukar istilah daripada pinjaman kepada musyarakah mutanakisah, di mana kita akan belajar sedikit masa lagi. Jadi pentingnya akad ini bukannya istilah. Dalam Islam, apa saja kita sebut akan ditulis marekat kiri kanan kita ini. Apa saja yang kita sebut. Jadi akad ini pentingnya kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Pentingnya kerana ia bukan sahaja tukar istilah. Saya ambil satu contoh akad wadiah dengan qad. Apa dia wadiah? Dulu sebelum ini perbankan Islam menggunakan akad wadiah. Akad wadiah dalam akad simpanan mereka. Akad simpanan. Wadiah itu maksudnya simpanan amanah. Simpanan amanah. Apa dia qad? Qad adalah pinjaman. Apa beza qad dengan simpanan?
Orang kata tak ada beza, ada banyak beza. Satu pinjaman, satu simpanan. Aha, macam ni. Baik, kalau bank ya, kalau bank kata kalau kamu simpan duit dengan saya pakai akad wadiah. Apa beza dengan bank? Kalau dia kata kalau simpan duit dengan saya pakai akad qard. Macam mana beza? Tak apa. Itu bank kita letak. Kemudian nanti kita bincang bila sampai bab-bab kenaan dengan perbankan Islam. Baik, kalau orang nak bagi kita simpan duit. Contohnya dia nak bagi kita RM1,000. Dia kata, "Mat, tolong simpan RM1,000 ini kita guna akad wadiah. Kamu setuju?" Satu. Baik, yang keduanya dia kata, "Baik Mat, saya nak minta kamu tolong simpan duit ni tapi kita guna akad qard, akad pinjaman." Apa beza dia? Apa beza dia? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, beza dia macam ni. Kalau orang kata tolong simpan untuk saya duit ni, kita yang menyimpan duit tu tak boleh pakai duit tu. Tak boleh pakai duit. Sebab apa? Dia kata wadiah. Wadiah maksudnya apa, tuan-tuan? Wadiah maksudnya tolong simpan secara amanah. Jangan kacau benda tu. Simpan dia untuk aku. Simpan dia untuk aku. Bila aku mau, aku datang ambil. Jadi tak boleh pakai duit tu. Beza dengan kalau kita pakai kontrak apa? Kontrak ataupun akad qard. Kau tolong simpan duit ni pada aku, kita pakai akad qard. Maksudnya aku bagi pinjam pada kamu. Aku bagi pinjam pada kamu. Bila aku bagi pinjam pada kamu, bukan saja kamu boleh simpan, kamu boleh pakai. Kamu boleh pakai. Kamu boleh pakai. Tetapi bila aku nak duit tu balik, kamu kena bagi balik ke aku sebab kamu pinjam. Nampak tak? Jadi akad wadiah, kita kena simpan. Tak boleh pakai. Akad qard kita apa? Kita boleh simpan dan boleh pakai. Tapi bila dia nak balik, kena bagi balik. Nampak tak beza dia? Itu bukan tukar istilah. Bila kita guna berlainan akad, kaedah di belakang tu, cara-cara atau cara dan aktiviti semua berbeza. Semua berbeza. Semua berbeza. Baik, macam mana kalau kawan tu, dia akad wadiah, dia simpan, lepas tu dia pakai. Akad tu jadi terbatal. Terbatal. Maksudnya, apa yang dia pakai itu adalah tidak diharuskan kepada dia. Ya, orang suruh dia simpan cara wadiah, dia pergi pakai. Dia berdosa, tuan-tuan. Nampak tak? Bukan tukar istilah sahaja. Sebab itu kita kena faham apa akad yang kita pakai. Ya, akad di perbankan Islam pakai akad apa, di perbankan konvensional pakai akad apa. Jadi kita kena faham. Bukan saja mereka tukar daripada pinjaman jadi bai bitaman ajil atau musyarakah mutanakisah. Belakang tu semua akan jadi pertukaran yang berbeza. Jadi kenapa tuan-tuan dan puan-puan, jika kita tersilap pakai akad ni, atau kita pakai akad tapi kita tersilap buat, jadi boleh jadi akad batil atau fasid. Akad batil atau fasid, pertukaran hak milik mungkin tidak sah. Mungkin tidak sah. Saya ambil satu contoh. Saya bagi pinjam duit ke orang, saya kata, Mat, saya bagi pinjam duit pada kamu, nanti, tak apa, Mat pun kata, Mat, nanti lepas lepas saya bayar balik ni, saya bagi kamu hadiah. Saya bagi kamu hadiah. Hadiah, dia kata. Saya bagi kamu hadiah. Contoh, dia pinjam RM1, 10 pinjam RM1,000, saya bagi hadiah pada kamu RM100. Jadi dia akan bagi balik RM1,100. Benda tu adalah riba. Nampak tak? Riba tu dosa besar. Dosa besar sebab dia sebut tu, dia kena buat cara yang betul. Bila dia bagi, dia janji hadiah upfront, dia jadi riba. Riba tu dosa besar, tuan-tuan. Dosa besar, tuan-tuan. Nampak tak? Silap cakap tu, saya silap cakap, tapi dia buat cara lain. Dia jadi akad tu jadi cara lain. Kadang-kadang pertukaran pun jadi haram. Tidak sah. Maksudnya bila dia bagi RM1,100, RM100 itu merupakan apa? Merupakan dosa besar dan merupakan apa dia? Satu benda yang tidak boleh dimiliki oleh pemberi pinjam tadi. Nampak? Itu. Kita kena hati-hati apa akad kita pakai. Kalau kita pergi perbankan Islam, tak jadi masalah. Sebab apa? Mereka dah tahu dah cara macam akad apa yang sepatutnya dipakai, aktiviti apa yang patut dibuat dengan akad itu dan sebagainya. Masalahnya kita antara kita dengan orang yang lain atau antara syarikat MLM lah apa-apa semua ni yang tak ada dasar tentang penggunaan akad. Yang tu kita kena hati-hati. Baik. Oleh itu, sebagai contoh ini, oleh itu kita kena belajar akad apa yang digunakan dan kita kena titik berat kan. Bukan kata, alamak, tukar istilah aja. Itu orang scammer aja pun boleh buat. Ya, baik. Apa dia? Apabila terdapat sesuatu transaksi dalam muamalat antara dua orang atau lebih,
maka akan ada janji-janji yang akan dipersetujui dan mesti ditunaikan. Contohnya, apabila hendak membeli sesuatu barang, harga dan masa penghantaran mesti dipersetujui. Kita nak beli barang, ya, harga kita mesti bersetuju, masa nak hantar pun kita bersetuju. Kita kena setuju benda tu. Kalau tidak, akad tu boleh jadi akad fasid, ataupun boleh jadi batil terus. Contohnya kita pergi kedai, kita dah nampak barang, ataupun kita pergi nak beli sesuatu dengan kawan, kita tawar-menawar sampai kita setuju. Boleh, ya, dan sebagainya. Asalkan setuju harga dan masa nak dihantar, spesifikasi dan sebagainya. Apabila hendak mengupah, membina sesuatu rumah, spesifikasi dan upah mesti dipersetujui. Jadi, bila kita nak buat satu rumah, kita kena tahulah rumah tu ada berapa pintu, ya, ada berapa bilik air, ya, lantainya dibuat daripada pakir ataupun tile, bumbungnya macam mana dan sebagainya. Kita mesti setujulah, dan upah mesti setuju. Cuba kita buat satu rumah, kita setuju spesifikasi, kita tak setuju upah. Lama-lama gaduh. Kejap kata 10,000, kejap kata 20,000, kejap kata 15,000. Ya, baik. Apabila kita meminjam wang, jumlah dan tempoh bayar balik mesti dipersetujui. Yang kita bagi pinjam orang duit, kita mesti kata bila kamu nak bayar balik ni, cara mana kamu nak bayar balik, kita kena setuju. Ya, kena setuju masa tu juga. Orang kata setuju lah ni juga. Ya. Dalam Islam, persetujuan ini dimertai dalam satu majlis akad, ya, majlis akad, sekejap ya, dalam satu majlis akad, ya, kita mesti setuju dalam satu majlis akad. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Sadaqallahul azim. Maksudnya, firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu melunaskan atau menepati akad-akad akad-akad atau kontrak yang telah dimertai. Allah suruh kita, Allah wajibkan kita tunaikan apa sahaja janji yang kita buat. Ya, janji yang kita buat. Baik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu berurusan secara hutang dalam tempoh tertentu yang dipersetujui, maka tulislah urusan itu. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, ayat ini, ayat 282 surah Al-Baqarah adalah ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Kerana apa? Dalam ayat itu, Allah menyuruh kita menulis. Kalau kita berhutang dengan sesiapa pun, menulis. Bukan sahaja Allah suruh tulis. Allah kata, kena ada dua orang saksi. Kena ada dua orang saksi. Ya, dua orang saksi perempuan, seorang saksi lelaki, ataupun kalau orang, dan Allah menyebut juga dalam ayat itu, janganlah kita ni kalau orang minta kita menjadi saksi dalam satu perjanjian berhutang, kita tak mau dan sebagainya. Jadi ayat itu panjang. Apa Allah nak sebut? Kalau kita berhutang, kita kena tulis. Ya, kita kena berakad cara yang betul. Itu dia. Berkontrak cara yang betul. Allah suruh kita. Baik. Apa itu akad? Dari sudut bahasa, akad bererti ikatan. Ikatan, ya, atau jaminan atau janji. Ya. Dari sudut istilah pula, artinya setiap yang diazami seseorang untuk dilakukan dan dilaksanakan. Ya. Akad maksudnya ikat. Macam kita janji kita ikat orang tu. Betul tak? Bukanlah kita ikat macam ikat kat pokok atau tiang. Ikat maksudnya kita ikat dengan perkataannya. Dengan jaminan apa yang dia bagi. Ya. Dari sudut istilahnya, ya, setiap yang diazami. Azam apa? Kita pinjam duit. Saya nak pinjam duit kamu. Saya berazam. Maksudnya berjanji atau berakad. Ya, saya berazam atau berjanji untuk bayar balik pada kamu dalam tempoh sekian-sekian. Sebanyak sekian-sekian sebulan. Yang tu akad lah tu. Erti khusus akad ialah satu kontrak. Satu kontrak yang terbina atas kehendak dua pihak atau lebih, yang akan membawa kepada satu kesan hukum syarak, yang membawa kepada satu kesan
hukum syarak, legal implication. Nanti kita bincang apa dia legal implication ataupun membawa satu kesan hukum. Ya. Daripada istilah fiqh, ya, ialah akad melibatkan pergantungan cakapan salah satu pihak yang berakad dengan cakapan pihak satu lagi, ya, mengikut ketentuan syarak yang akan melahirkan kesan kepada barang yang diakadkan. Nah, yang ni daripada almarhum, ya, Profesor Wahbah Al-Zuhaili mengatakan akad ini adalah pergantungan cakap. Berapa harga kita setuju. Dan salah satu pihak yang berakad dengan cakapan satu pihak yang lain. Saya setuju jual kepada kamu dengan cash contohnya. Mengikut ketentuan syarak. Mesti berdasarkan pada syarak. Tak boleh akad itu ada benda-benda yang haram ataupun syarat-syarat yang haram yang akan melahirkan kesan kepada barang yang diakadkan. Dalam jual beli kesannya ialah pertukaran hak milik, ya, dan sebagainya. Baik. Apakah kaedah fiqh yang digunakan dalam akad? Ya, al-aslu fi jami'il uqudil adil. Apa maksudnya? Syarat-syarat asas dalam setiap kontrak ialah keadilan. Apa dia keadilan tu? Syarat asas dalam kontrak keadilan. Keadilan maksudnya adil tu bukan parti keadilan ke PKR. Adil dalam Islam maksudnya patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya. Ya, maksudnya setiap asas dalam setiap kontrak ada mesti patuh kepada kepada hukum Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi tegur pun tak boleh juga. Objektif syariah adalah untuk menjamin keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keuangan, perniagaan, ya, dan sebagainya. Adil bukan bermaksud sama rata. Ramai orang ingat adil ni sama rata. Bukan. Dalam Islam adil ini ialah apa dia? Mentakrifkan keadilan sebagai penyamaan sebagai penyamaan penyamaan hak di kalangan kita, ya, mengelak dari ketidakadilan dan memastikan setiap orang mendapat haknya. Jadi maksudnya adil ni setiap orang mendapat haknya. Dalam jual beli, pembeli akan mendapat barang yang dibeli, menjadi haknya. Ya, dan penjual akan mendapat wang daripada jual beli itu menjadi haknya, ya. Baik. Dalil juga dalam kaedah fiqh ini, ya, berasaskan kepada ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah, ya, menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan ihsan. Kita ambil satu contoh dalam jual beli. Dia jual contohnya dia jual radio. Radio harganya RM100. RM100. Baik. Kalau berlaku adil maksudnya apa? Ya, pembeli mendapat radio itu dan menjadi haknya. Dan penjual akan mendapat RM100 yang menjadi haknya. Itu adil. Baik, macam mana pula ada ihsan? Ihsan dia kata macam ni. Mat, tak apa, selalunya aku jual radio ni macam ni, tapi hari ni sebab hang customer yang pertama, aku bagi thumb drive ni. Thumb drive ni aku bagi percuma pada kamu. Ya, yang tu kita panggil ihsan. Ihsan, nampak tak? Maksudnya Allah suruh kamu berlaku adil, ya, dan berbuat ihsan. Ihsan ni optional. Adil tu adalah wajib. Adil wajib, ihsan ni optional. Ya. Optional maksudnya sunat dibuat. Baik. Jadi keadilan ataupun adil adalah keperluan asas semua kontrak pertukaran. Ya, kontrak pertukaran. Slide tak nampak. Oh, minta maaf tuan-tuan dan perempuan. Siapa pun tak cakap tadi. Sekejap, ya. Sekejap. Silap saya. Sekejap, ya. Mana dia? Kita terlajak tapi tak tunjuk slide. Baik. Nampak slide tak? Nampak, ya. Saya tersilap tadi, laju cakap, lepas tu tak tunjuk slide pula. Maaf, ya. Baik.
Lupa tunjuk slide. Saya sambung. Slide nanti ada. InsyaAllah. Ya, insyaAllah ada. Baik. Baik. Terima kasih. Baik, kita sambung. Jadi Allah suruh kita ni berlaku adil. Ya, adalah keperluan asas semua kontrak pertukaran. Semua kontrak pertukaran Allah suruh kita berlaku adil. Maksudnya mesti berlaku pertukaran dan hak milik yang sah. Walau bagaimanapun, terdapat satu lagi kontrak tabaruk yang berasaskan kebaikan, ihsan. Dalam tabaruk, pemberi tidak mengharapkan apa-apa balasan daripada pihak lain. Dia cuma berharap ganjaran daripada Allah. Macam tadi, ya selalunya dia jual radio RM100, dia tak bagi apa pun, dia jual dia bagi radio je. Tapi hari itu dia nak bagi lebih sikit, dia nak bagi thumb drive, dia nak bagi SD card dan sebagainya. Itu dia ihsan lah tu. Ataupun dia nak bagi diskaun ke. Sebaliknya, dia menanti ganjaran yang banyak daripada Allah. Dia bukan fikir untung saja. Memanglah berniaga nak untung, tuan-tuan dan puan-puan. Itu tabi'i, ya, adat berniaga, ya, sunnatullah, kita nak untung. Tapi dia bukan saja fikir untung di dunia yang dia berlaku adil, dia nak fikir untung di akhirat juga. Dia fikir tentang ihsannya, ya, ihsannya. Oleh itu, kriteria kesamarataan antara nilai tukaran tidak boleh digunakan. Adil itu bukan maksud sama rata, ya, bukan sama rata. Contohnya juga, ya, kita dalam zakat, contohnya kita bukan bagi pada semua orang. Adilnya adalah kita bagi pada asnaf. Ya, kalau ihsannya di mana? Sebab apa? Zakat tu adalah wajib. Jadi wajib tu kita wajib bagi, maksudnya itu baru adil, kita wajib bagi. Ihsan di mana? Ihsan tu seperti sedekah, ya, wakaf dan semuanya. Yang sunat semua tu adalah ihsan. Ya, baik. Apa itu kesan akad? Tadi kita kata dalam akad ni akan terjadi satu kesan akad. Yang juga amat penting dalam akad ialah kesan ataupun implikasi undang-undang atau legal implication. Yang ni kita kena faham. Bila kita sebut akad ni qad, akad ni wadiah dan sebagainya, dia ada legal implication. Macam saya sebut tadi, kalau akad, kita pakai akad wadiah untuk simpanan, legal implication tak boleh pakai duit itu. Qad boleh, nampak tak? Itu legal implication dia. Ya, contoh. Ya, contohnya akad jual beli. Akad jual beli, kesan atau implikasi undang-undang ialah pertukaran hak milik, ya, hak milik antara barang jualan dengan harga antara pembeli dan penjual. Macam saya sebut beberapa kali tadi, ya, dalam akad jual beli, ya, kita bagi duit kepada penjual. Duit tu jadi hak dia, ya. Dan penjual bagi barang yang kita nak beli. Bila dia bersetuju untuk jual pada kita, jadi barang tu menjadi hak kita. Maka terjadi pertukaran hak milik, ya, antara wang dengan barang yang nak dibeli. Dan apakah legal implication dalam akad hutang? Ya, akad hutang ialah kesan atau implikasi undang-undangnya ialah tanggungan untuk membayar balik wang yang telah dipinjam. Jadi apabila orang tu dia buat akad pinjam, dia pinjam RM1,000, ya, apa legal implicationnya? Dia kena bayar balik lah. Dia wajib bayar balik dalam tempoh yang disetujui. Dia wajib, itu kesan di undang-undang dia. Ya, baik. Dalam akad nikah, selalu orang ingat akad apa? Abang hari ni belajar akad ni. Abang ni buang tebiat. Orang kata, tidak. Akad maksudnya perjanjian, ya, perjanjian ataupun ataupun promise. Itu akad. Jadi akad nikah pun akad juga. Tapi kesan implikasi undang-undang ialah pemindahan daripada tanggungjawab ayahnya kepada tanggungjawab suaminya. Ya. Kesannya itu, sebab tu diakadkan kepada lelaki, bukan diakadkan kepada perempuan. Diakadnya kepada lelaki sebab nak pindahkan tanggungjawab, ya, walaupun just dengan perkataan saja, ya, tanggungjawab ayahnya kepada anak perempuannya telah dipindahkan kepada suaminya. Tu dia. Macam janganlah duk seronok sangat nak kahwin, tanggungjawab tu teruk, ya, tapi itu juga akad dan juga kesan-kesan akad. Baik. Dalam akad ada 3 rukun, ya. Yang pertama ialah sigah, ya, sigah ataupun ijab dan qabul. Yang kedua ialah pihak yang terlibat, siapa yang terlibat dalam akad ini, dan yang ketiga ialah objek akad. Apa dia objek akad dalam akad itu, ya, apakah objek dalam akad itu. Baik. Dan di bawahnya adalah syarat-syaratnya yang kita akan bincangkan satu per satu, ya, insya-Allah. Baik.
Kita bincangkan berkenaan dengan sigah ataupun ijab dan qabul, ya, ijab dan qabul. Ya, baik. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan, kita berjual beli setiap hari, kita berjanji setiap hari. Jadi kita kena faham macam mana cara yang betul untuk kita pastikan supaya akad kita mematuhi rukun dan syarat-syarat akad. Baik. Rukun yang pertama ialah sigah. Ya. Rukun yang pertama ialah sigah. Sigah ialah lafaz akad. Sigah maksudnya lafaz, bukan sergah. Sigah. Sigah maksudnya lafaz akad. Objektifnya adalah untuk menyatakan kerelaan, persetujuan atau keredaan, ya. Nak menyatakan persetujuan ataupun keredaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Maksudnya macam ni. Ya, jadi sigah ini pada dasarnya objektifnya untuk menyatakan kerelaan, persetujuan. Sebab apa? Berdasarkan ayat ini, ayat 29 surah An-Nisa, Allah kata jangan kamu makan harta orang lain secara batil. Maksud jangan kamu ambil harta orang lain secara tak betul, secara haram, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku antara suka dengan suka, reda meredai, taradin maksudnya reda, ya, antara kamu, minkum, antara kamu, ya. Baik. Sabda Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, maksudnya kedua pihak yang berjual beli tidak boleh berpisah kecuali setelah adanya kerelaan di antara keduanya. Ini bercakap tentang majlis akad. Nabi kata apa? Kamu tak boleh selesaikan jual beli ni kecuali dua-dua pihak ni setuju. Setuju maksudnya apa? Rela apa yang terjadi. Tak ada paksaan dan sebagainya. Ya. Majlis akad ialah di mana segala syarat-syarat akad dibincang dan dipersetujui sehingga dilakukan setelah semua syarat dipersetujui. Apa dia majlis akad? Majlis akad itu adalah satu aktiviti atau satu tempat juga, ya, di mana pihak-pihak yang berakad ini berbincang, discussion dan sebagainya, dan mereka bersetuju dan mereka menyertai perjanjian untuk melakukan akad itu. Ya, baik. Sigah mengandungi dua komponen. Yang pertama ialah ijab, yang kedua adalah qabul. Ijab dan qabul. Apa dia ijab? Ijab ialah penawaran, tawaran. Qabul ialah penerimaan. Jadi sigah dia ada dua komponen, ijab dan qabul, iaitu penawaran ataupun dan penerimaan yang diungkapkan oleh kedua-dua pihak yang berkontrak. Boleh berlaku sama ada melalui, ya, perkataan. Ya, orang yang boleh bercakap wajib bercakap. Ya. Orang yang boleh bercakap wajib bercakap. Jadi mat, saya pinjam duit ni, ya, saya akan bayar kamu dalam masa sebulan, ya, insya-Allah. Contoh, ya, setuju? Setuju. Semua orang setuju. Baik. Baik. Boleh juga melalui tulisan. Ya, kita pergi kedai, ya, kita nak beli apa? Kita nak beli motor. Jadi kita sign perjanjian. Itu juga ijab dan kabul. Bila mat motor ni cakap harga dia 3,000, ya, itu adalah tawaran, itu adalah ijab. Apabila kita sign tuju nak bayar cash, ya, sign tuju, itu adalah kabul, tak payah sebut pun. Tidak nak sebut, tiada satu terma, panjang cerita bacalah. Baik. Dan kepada orang yang tidak boleh menulis atau bercakap, dia boleh bagi bahasa isyarat. Ya, bahasa isyarat dengan syarat ada penterjemah. Penterjemah. Kena fahamlah apa ni. Saya tak faham. Tapi kalau dia boleh bercakap dan tulis, dia kena bercakap dan tulis. Baik. Faham, ya? Jadi sigah boleh berlaku, ya, penawaran, ya, ataupun ijab dan qabul boleh terjadi dengan perkataan, tulisan ataupun bahasa isyarat. Baik. Apa dia syarat-syarat sigah? Difahami oleh semua pihak. Semua pihak ni kena faham lah. Ya, tak kira tak faham, dia cakap Tamil pula. Semua kena faham. Ya, semua kena faham. Ya, dipahami oleh semua pihak. Orang yang berkontrak dia kena faham.
Ya, mesti difahami kedua pihak terlibat bahawa maksud jual beli itu telah berlaku dengan jelas seperti perkataan saya jual dan saya beli. Yang ni tradisional sahaja. Ya, ada faham maksudnya, kamu faham tak apa yang kamu sign? Kamu faham tak apa yang kamu pinjam? Kamu faham tak apa yang kamu beli? Tak payahlah dalam kedai nak tanya apa kamu fahamnya. Kamu dah ambil, kamu fahamlah tu. Baik. Yang kedua, syarat-syarat sigah ialah dijalankan dalam satu majlis. Mesti berlaku pada sesuatu masa sahaja. Tak boleh balik nak fikir dulu dan sebagainya. Ya. Majlis akad adalah satu perjumpaan di mana pihak terlibat berbincang syarat-syarat dan bersetuju mengikat janji. Biasanya tanda tangan kedua-dua pihak. Ya. Itu majlis akad dipanggil. Baik. Kekal kapasiti. Apa dia kekal kapasiti? Ya, kapasiti maksudnya orang-orang yang terlibat dalam akad tu dia masih dalam keadaan harus untuk menjalankan akad itu. Itu dia kekal kapasiti dia. Ya. Kapasiti ialah kelayakan seseorang untuk menyebut dan melaksanakan perbuatan di mana Allah telah menetapkan kesan hukum kepada akad. Contohnya, dia mesti waras. Dia tak boleh dia tiba-tiba nak sign, tiba-tiba dia jadi stres, dia pengsan. Tak boleh dah. Berhenti. Dia hilang kapasiti dia. Dia tiba-tiba dia jadi mabuk, jadi sawan, tak boleh fikir. Tak boleh. Dia habis macam tu. Ya. Ataupun dia nak sebut tak boleh. Panik terus mamat tu. Habis lah. Berhentilah dulu. Dia kita kena mula balik. Contoh macam tu. Jadi untuk sahkan sigah itu ataupun akad itu, dia mesti kekal kapasiti dia. Yang keempat, dia qabul sesuai dengan ijab. Apa dia qabul sesuai dengan ijab? Lafaz penerimaan qabul hendaklah selari dengan lafaz penerimaan ijab. Ya, maksudnya macam ni. Saya offer nak jual kat kamu RM1,000 handphone ni. Baik, saya terima dengan harga RM800. Itu tak sama. Orang offer RM1,000, dia terima RM800. Ini kau ni betul ke, Mat? Tak boleh. Ataupun dia tengah ada akad nikah, aku nikahkan kamu pada rohani, dia kata saya terima nikah kamu dengan Aminah. Pula gaduh semua orang pula. Tak boleh. Jadi qabul penawaran mesti selari dengan penerimaan. Mesti selari. Dia tawar macam tu, kamu terima macam tu lah. Takkan nak terima macam lain kot. Ya, baik. Dan pengesahan segera. Dia mesti okey cepat-cepat. Mesti qabul cepat-cepat. Tidak boleh melengah-lengahkan. Mesti dalam majlis yang sama untuk mengelakkan salah faham. Ya, untuk mengelakkan salah faham. Baik. Baik, soalannya. Soalan ni saya tanya, ini bukan kuis pula. Ya. Soalan ni saya tanya, saya jawab. Adakah semua jual beli perlu lafaz, perlu sebut ijab dan kabul? Orang kata mesti sebut. Kalau apa ni jual beli semua mesti sebut. Mesti sebut. Kalau jual beli perlu sebut. Mesti sebut, dia kata. Mesti sebut saya jual, saya beli. Tidak. Akad itu tidak apa? Tidak sah. Akad itu haram. Taklah haram, tidak sah. Ya. Baik, saya bagi contoh. Tuan-tuan dan perempuan nak beli Pepsi di tempat ni. Ada tak ijab dan kabul? Ada tak suara yang mengatakan saya jual kepada kamu Pepsi ni RM1.50? Ada tak? Ada tak? Ataupun keluar tangan daripada vending machine ni. Saya jual kepada kamu je. No, keluar tangan siapa pun tak nak beli. Takut semua orang. Betul tak? Macam mana tuan-tuan? Terutama sekali dari segi teknologi sekarang, kebanyakannya boleh berlaku online ataupun boleh beli di sini. Perlu tak kita sebut? Wajib tak kita sebut? Ataupun kita beratur di Tesco, ya ada 30 barang dalam kita punya ni. Tiap-tiap seorang ada 30 barang. Perlukah kita pegang tangan orang yang check out counter tu, saya beli ni, beli apa ni? Saya beli Colgate ni berapa? RM3.50. Okey. Saya jual. Saya beli apa ni? Saya beli 2 kilo gula, saya jual. Ada? Jenuh Tesco. Betul tak? Macam mana? Perlu tak? Itu soalannya. Perlu tak kita lafaz? Ya, lafaz kita sebut dalam ijab dan kabul. Macam mana dalam keadaan macam ni? Baik. Tak perlu semua tempat. Tak perlu semua. Semua jual beli itu perlu sebut. Ya, ijab dan kabulnya. Ini baik. Dipanggil bai mu'attah. Ya, bai mu'attah iaitu jual beli dengan meletakkan harga dan diambil barangnya. Tidak perlu lafaz ijab dan kabul secara lahir. Baik. Majoriti mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali mengatakannya harus sebab jelas pembeli redha dengan harga
dan penjual redha dengan barang, maka akad termeterai walaupun tanpa lafaz. Ya. Imam Syafi'i tidak menganggapnya sah, ya, kecuali ulama terkemudian seperti Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i memberikan pengecualian jika melibatkan barang kecil dan murah, ya. Baik. Namun barangan besar seperti kereta, rumah ataupun mesin basuh, peti ais dan lain-lain tidak harus dilakukan tanpa lafaz yang jelas ataupun tanpa kontrak yang jelas. Baik, macam ni huraiannya. Kita pergi kedai, kita nak beli gula 2 kilo. 1 kilo berapa? 1 kilo dah berapa? RM2. RM2.30. Baik, bila dia tulis itu RM2.30, itu adalah ijabnya. Ijabnya ataupun offernya ataupun penawarannya. Sebab benda kecil je. RM2.30 1 kilo. Kita setuju, maka kita ambil gula itu, kita pergi ke kaunter dan kita bayar. Itu bila kita setuju dan kita bayar, itu adalah qabulnya. Barang kecil digunakan, kontrak dipanggil bai mu'attuh. Bai mu'attuh maksudnya kita letak barang, harga pada barang tu ialah maksudnya kita buat ijab. Kita buat ijab. Ijab maksudnya kita ada offer pada orang harga tu. Offer barang tu dengan harga tu. Ya. Kemudian bila orang ambil bayar, dia ada qabul. Tak perlu sebut. Pada benda-benda yang kecil. Pada benda-benda yang kecil. Tidak teribut semua kedai ni, tuan-tuan. Ya, orang ni beli 20, orang ni beli 30. Lepas tu, ya, orang yang beli ni lelaki, orang jual pula perempuan, jenuh nak pegang tangan lah, apalah semua, susah pula. Ya, tak ada. Jadi ada kelonggarannya untuk barang-barang yang kecil yang diletak harga barang. Sebab tu pentingnya. Wajibnya letak harga barang. Wajibnya letak harga barang. Kalau tidak, dia jadi penipuan. Ya. Baik. Tapi kalau benda-benda yang besar, seperti kita beli rumah, motor, kereta, mesin basuh dan seperti air sebagainya, TV, ya, yang tu perlu akad yang jelas. Akad seperti jelas, tak perlu sebut, tapi dia offer dalam tu, kita bayar, kita sign, kita beli, yang tu ijab dan kabul lah. Baik. Mudah ya? 3 ya, ijab dan kabul dan syarat-syaratnya. Baik, kita pergi kepada rukun yang kedua, insya-Allah. Ya, rukun yang kedua iaitu pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat maksudnya orang-orang yang terlibat dalam akad itu ataupun ijab dan kabul itu. Baik, yang pertama yang kita nak bincang ialah kelayakan dia. Bukan semua orang layak, ya. Layak untuk melakukan sesuatu transaksi atau akad. Layak dalam bahasa Arabnya disebut ahliyah. Ahliyah maksudnya kelayakan. Ya, baik. Iaitu keupayaan atau kebolehan menerima atau melaksana hak iaitu sesiapa yang layak berkontrak. Jadi kelayakan ataupun ahliyah, ya, dia ada dua pihak. Satu, orang yang boleh menerima hak, satu lagi orang yang boleh memberi hak. Ya. Jadi dalam Islam ni kita bahagi dua. Orang yang boleh menerima hak dan orang yang boleh memberi hak. Ya, itu dia ikut kelayakan dia. Kelayakan menerima segala hak yang diperuntukkan syarak, boleh menerima segala hak yang diperuntukkan oleh syarak kepadanya. Ada setengah orang tak boleh menerima hak. Betul, tuan-tuan. Nanti kita bincang. Baik. Dan kelayakan melaksana hak, memberikan hak kepada orang lain. Tak semua orang boleh. Ya, keupayaan untuk melaksanakan hak yang dipertanggungjawabkan oleh syarak. Melaksanakan hak maksudnya orang yang mempunyai kelayakan ini sudah boleh melakukan akad dan segala tindakannya yang dilakukannya akan melahirkan kesan undang-undang. Jadi kalau dia buat jual beli, dia boleh bagi kepada barang kepada orang tu yang bagi duit pada kita. Kalau dia buat akad pinjam, dia boleh bagi duit untuk orang pinjam. Ya. Kalau dia layak, dia boleh bagi hadiah kepada orang. Siapa yang layak menerima dan siapa yang layak melaksanakan hak. Baik. Yang pertama, ya, kelayakan orang menerima hak. Orang siapa yang menerima hak, ya, dalam janin dalam rahim ibunya tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Janin boleh menerima hak, tapi dia tak boleh menerima semua hak. Jadi maksudnya bayi yang masih dalam rahim atau perut ibunya boleh menerima hak-hak yang tertentu, tapi tak boleh semua hak. Ya, baik. Siapa yang boleh menerima hak secara sempurna, maksudnya dia boleh menerima semua hak, iaitu orang seseorang yang telah dilahirkan sehingga dia mumayyiz. Maksudnya kalau dia dah dilahirkan, dia boleh menerima semua hak. Ya, baik. Yang ni tapi dia tak layak melaksanakan hak. Bayi sehingga dia mumayyiz, dia tak layak orang kata apa? Melaksanakan hak. Ya, baik.
Baik, kelayakan menerima dan melaksana. Siapa yang layak menerima dan melaksana? Yang tidak sempurna ialah mumayyiz sehingga balik. Mumayyiz maksudnya dia dah pandai kencing, ya, dia dah tahu kira baik buruk, dia dah tahu. Tapi dia belum balik. Belum balik maksudnya belum umur 18 tahun, ya. Siapa yang sempurna menerima dan melaksana hak ialah orang yang balik dan apa? Dan ke atas. Dalam Islam, orang yang balik bermula daripada umur balik, dia sudah layak menerima dosa dan pahala. Jadi dalam dalam akad pun lebih kurang sama macam tu. Baik. Kita bincang satu-satu. Kelayakan menerima hak yang tidak sempurna. Janin dalam perut, dalam rahim ibunya, dia boleh menerima hak, tapi bukan semua hak. Ya, dia tidak sempurna. Ya, terbahagi kepada dua sifat. Sebahagian daripada ibu hingga umur 4 bulan tidak ada apa-apa hak dan mempunyai nyawa sendiri, ya, lebih daripada 4 bulan. Jadi sebelum dia umur 4 bulan dalam rahimnya, dia tidak boleh menerima apa-apa hak. Ya, dia tidak boleh menerima apa-apa hak. Tapi selepas dia 4 bulan, dia boleh menerima sebahagian daripada hak. Ya, berhak untuk menerima beberapa hak yang tidak memerlukan penerimaan, iaitu menerima wasiat dan manfaat daripada harta wakaf. Jadi maksudnya bayi yang di dalam perut ibunya yang berumur 4 tahun ke atas boleh menerima wasiat. Sebab apa? Wasiat ini tidak ada keperluan qabul. Tidak ada keperluan qabul. Maksudnya anak yang dalam perut ni, saya nak wasiat nak bagi simpanan saya bila dia lahir, saya bagi simpanan ni pada dia. Tok-tok lah kadang-kadang nak bagi wasiat. Boleh. Tapi syaratnya satu, bayi dah umur 4 bulan ke atas dalam perut ibunya dan tak boleh bagi hibah. Wasiat boleh. Hibah tak boleh. Hibah tak boleh bagi sebab apa? Seseorang itu mesti perlu menjawab. Ya, menjawab mesti ada qabul. Hibah mesti ada qabul. Ya, wasiat tak perlu kabul. Jadi apa-apa akad yang tak perlu kabul, bayi boleh menerimanya dengan syarat bayi itu berumur 4 bulan ke atas. Tidak boleh menerima hak-hak yang memerlukan jawapan, iaitu memerlukan qabul, seperti menerima hibah, ya, dan hadiah. Baik, faham ya tuan-tuan? Jadi bayi boleh menerima wasiat dan manfaat daripada harta wakaf sebab tak perlu untuk dia sebut qabul. Bayi mana boleh sebut qabul, ya? Baik. Baik, boleh menerima hak dia secara sempurna dah. Dia boleh menerima apa saja hak, hadiah, wasiat dan sebagainya. Dilahirkan sehingga mumayyiz. Mumayyiz, ya, mumayyiz budak yang sudah pandai apa? Pandai berfikir, pandai bercakap, ya, dah boleh tahu untung rugi. Contohnya kita bagi RM10 kat dia untuk beli gula RM5, dia pergi kedai, dia bawa balik RM5. Dia tahu benda tu, ya. Dia tahu bila nak lintas jalan kena tengok kiri kanan, dia tahu bahaya dan sebagainya, tahu bahaya api dan sebagainya, dia tahu. Itu mumayyiz, ya. Jadi mumayyiz selalunya umur 7 tahun. Ya, 7 tahun, ya. Kelayakan menerima sepenuhnya. Beliau boleh menerima segala hak dan boleh menanggung segala kewajipan syarak. Dia boleh menerima apa-apa hak. Tetapi budak-budak yang sampai mumayyiz ini, dia tidak ada kelayakan untuk melaksana. Kalau budak-budak datang jual beli dengan kita, dia budak kecil lagi tanpa ibu bapanya, maka kemungkinan, ya, jual beli itu tidak sah. Itu kita kena tahu. Ya, budak-budak bawa handphone, iPhone mak pak pergi ke sekolah, pergi jual RM20 je, RM5. Yang tu tak sah lah tu. Ya, baik. Boleh menerima hibah, wasiat dan sebagainya. Wajib membayar zakat baginya atau membayar ganti rugi kerosakan yang telah dilakukan oleh kanak-kanak. Jadi dia boleh, budak-budak, dia boleh menerima hibah, dia boleh menerima hadiah, dia boleh menerima wasiat, ya, dan ibu bapa ataupun walinya ataupun jaganya wajib membayar zakat baginya, ya, wajib. Selepas dilahirkan. Belum dilahirkan tak wajib bayar zakat. Ya, baik. Baik, kelayakan melaksana pula. Melaksana, ya, tapi dia tak sempurna. Daripada mumayyiz hingga balik, sebelum dia balik, dia dah boleh berfikir dengan baik. Akal fikirannya, bodinya semua telah sempurna pembentukannya, maka dia boleh melaksanakan akad tetapi dia tidak sempurna sebelum dia balik. Ya, contohnya dia kelayakan tidak sempurna. Ya, melaksana dia tidak sempurna. Asas akal telah ada tapi belum sempurna. Jumhur ulama kata 7 tahun ke atas. Imam Syafi'i tidak membenarkan untuk melaksanakan apa-apa akad bagi budak-budak yang belum balik. Ya, boleh melaksanakan, tapi mazhab-mazhab lain kata boleh, tapi ya tidak sempurna. Maksudnya dia boleh melaksanakan beberapa
bentuk tindakan yang tertentu sahaja. Ya, contohnya dia boleh mengambil tindakan yang menguntungkannya seperti menerima hadiah ataupun wasiat, tetapi dia tidak boleh melaksanakan perkara-perkara yang boleh merugikannya seperti sedekah, hadiah kepada orang lain. Jadi kalau kita tengok budak-budak yang belum balik datang bagi sedekah dan sebagainya, kita belum kena hati-hati. Sebab apa? Dia punya pelaksanaan, ya, kelayakan melaksana itu masih belum sempurna. Tapi tindakan yang mungkin ada untung dan rugi boleh dilakukan dengan keizinan wali, terutama sekali ibu bapa. Tapi kalau dia nak buat juga, dia kena dapat kebenaran daripada wali ataupun ibu bapa dia. Baik, apabila dia telah balik dan ke atas, maka sempurna dia. Dia sempurna untuk menerima hak dan sempurna untuk melaksana hak. Dia sempurna dah. Ya. Balik adalah satu umur di mana seorang anak dibebani maksudnya apa? Taklif. Dibebani dengan kewajipan syariat. Selalunya 18 tahun ke atas. Jadi orang yang 18 tahun ke atas, apabila dia sign kontrak, ya, dia sign kontrak laku. Ya, kelayakan melaksana sepenuhnya. Ya, kelayakan melaksana sepenuhnya. Baik. Dan sudah boleh melaksanakan sendiri segala hak dan kewajipan tanpa bergantung kepada kelulusan atau kebenaran orang lain. Jadi anak-anak yang umur 18 tahun dia pergi college dan sebagainya, jadi tuan-tuan dan puan nasihat pada mereka, ya jangan pergi masuk kontrak-kontrak apa, masuk affiliate lah, apa-apa, masuk apa buat apa tu scam, like, share lah, apa semua. Sebab apa? Apabila mereka buat benda-benda tu maksudnya mereka dah layak buat. Jadi kadang-kadang mereka pergi beli benda-benda yang mengarut selepas dapat loan, ya, PTPTN dan sebagainya, tu dia. Itu maksudnya kita tak boleh batal dah. Ya, sebab mereka umur 18 tahun ke atas. Baik. Kita bincang pula, ya. Tadi macam mana kita nak tengok kelayakan. Sekarang ni kita bincang pula macam mana orang yang hilang kelayakan. Dia walaupun dia dah sempurna untuk melakukan dan menerima hak, tapi dia boleh hilang kelayakan itu. Siapa dia, tuan-tuan dan puan-puan? Maksudnya hilang kelayakan ialah tidak sah. Ya, tidak sah akad seperti berjual beli atau hibah. Dia boleh hilang kelayakan dia. Ya, yang pertama dia boleh hilang secara semula jadi. Orang yang gila. Orang yang gila tidak boleh dia berjual beli, menerima atau melaksanakan hak. Ya, gila ni maksudnya dia telah disahkan oleh doktor, dia ni gila. Dia tidak dapat berfikir dengan cara normal. Orang yang sakit apa? Sakit terminal. Orang yang sakit di mana disahkan oleh doktor dia akan mati dalam masa setahun. Orang yang akan mati dalam masa setahun, dia tidak boleh berhibah ataupun berjual beli. Sebab apa? Selalunya orang yang sakit terminal, sakit kanser dan sebagainya, dia tahu dia akan mati, maka pemikirannya akan jadi kacau. Ya, jadi kalau nak buat juga pembinaan hak milik, nak bagi hibah, wasiat dan sebagainya, kena dipastikan oleh lawyer satu, dipastikan oleh doktor tadi, dia ni masih dalam pemikiran yang waras dan betul. Baru boleh buat akad-akad seperti wasiat atau hibah. Kalaulah kita kadang-kadang orang ni duk jaga mak dia atau pak dia, ya, dia jaga mak atau pak dia, dia mak tu dah tahu lagi 3-4 bulan nak sakit dah, apa tu stage 4 dah kanser, mak sign kat sini mak, nanti saya jaga mak betul-betul lah, tu dia. Yang tu tak sah penerimaan dia, tak sah akad dia, ya. Orang yang hilang ingatan, selalu lupa dan sebagainya, orang macam ni, ya, tidak boleh melakukan akad. Dan orang dhaif. Dhaif ni apa? Dalam kataan yang kasarnya, dhaif ni bodoh. Ya. Dhaifnya ialah orang yang tak boleh mengira. Ya, tak tahu, dia tak ada, dia bodoh lah. Dia tak boleh kira 1+1 berapa dan sebagainya. Dia tidak layak melakukan akad. Dia hilang kelayakannya. Dan tidak semula jadi orang yang mabuk, orang yang minum arak apa-apa semua ni, kita tak boleh. Bukan masa dia minum arak lah, masa dia duk kelang kabut tu, ya, orang terlupa, orang bankrupt, dia tak boleh melakukan jual beli ataupun akad. Dan orang yang terpaksa. Terpaksa ni yang penting. Adakah dia dipaksa untuk jual? Tengok orang kata, aku ni memanglah aku sign beli rumah tu, tapi aku terpaksa sebab aku tak ada rumah. Itu bukan terpaksa. Yang terpaksa ialah dia diugur untuk melakukan sesuatu. Kalau dia tidak melakukan sesuatu, dia akan bahayakan nyawanya, keluarganya, hartanya, agamanya. Itu baru terpaksa. Bukan pergi sign kata macam tu, sebab dia tak ada rumah, dia tak ada kereta, dia pergi sign, tapi dia kena tipu. Sendiri tak baca. Ya, dah sign baru nak kata kena tipu. Baik.
Baik, kita pergi kepada kes-kes. Ya, kita bagi contoh-contoh supaya kita dapat faham sedikit. Yang pertama, kes yang pertama mendandatangani borang yang kosong, borang kontrak yang kosong. Ya, tak apa Mat, kau sign dulu nanti aku tulislah harga tu. Tak boleh tuan-tuan, tak sah perjanjian tu. Ya, tidak sah sebab tiada kepastian apa yang dipersetujui. Ya, apa disetujui tak ada, dia kena tulis dalam tu. Bila tulis barulah sesuai kabulnya, sebab akad tu ya ataupun ijab tu kena tulis semua dia. Ya, baik. Kes yang kedua. Kes yang kedua iaitu memasukkan syarat-syarat seperti secara paksa dan pihak lain terpaksa menerima syarat-syarat tersebut. Ya, syarat-syarat ni memanglah kita kena menerima sesuatu, tapi syarat-syarat yang tidak dibolehkan oleh syarak seperti spesifikasi adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Dia kata specification is subject to change without notice. Ya, rumah cantik lah dia tulis dalam brosur, rumah yang ada pokok-pokok, ada tasik. Bila siap rumah dia penuh dengan tanah merah, batu-bata, pokok pun tak ada apa, padang jarak palang tu kukuh. Itu penipu namanya. Baik, ya. Baik. Memasuki satu perniagaan dengan bayaran beratus atau beribu ringgit tetapi tiada kontrak. Ya, kita masuk satu perniagaan, kita bayar. Masuk, mari letak duit, mari letak sini untuk like, share, bayar 5,000, tak ada perjanjian, tak ada apa, pergi deposit masuk akaun orang lain, yang tu sendiri tanggung. Itu memang apa, memang scam macam tu. Ya, masuk perniagaan, masuk pelaburan, tak ada langsung borang apa-apa, tak ada langsung syarat-syarat, tak ada langsung nama syarikat dan sebagainya. Yang tu memang cari naas. Ya. Keempat, ada orang mendakwa. Yang ni banyak orang mendakwa. Kami ada akad, maka perniagaan kami adalah patuh syariat. Tu orang tengah call saya, Ustaz, saya kata, ya dia buat macam ni, boleh tak? Ini tak boleh ni, ini ada masalah ni. Tapi kami ada akad. Amboi, ya akad pun kena sesuai lah juga. Betul tak? Akad kena sesuai lah juga. Takkanlah kamu ada akad beli arak jadi halal. Takkanlah kamu ada akad ya beli khinzir jadi halal. Jadi akad tu kena tengok juga syarat-syarat dia. Dan dia patuh syariah ke tak? Sebab apa? Akad tidak menghalalkan cara. Ya, akad tidak menghalalkan cara. Cara kena betul dulu, baru akad boleh betul. Ya, faham ya? Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, setakat itu sahaja. Kita akan sambung minggu depan, waktu dan hari yang sama, insya-Allah kita akan huraikan, bincangkan dan kita akan kupas berkenaan dengan apakah subjek-subjek yang diharuskan dan tidak diharuskan dalam akad dan juga syarat-syaratnya. Ada apa-apa soalan? Sekejap saya tengok. Okey. Ada dua soalan di sini. Soalannya, saya letakkan soalan dulu, bagaimana pula dengan melandegani mesin penapis air? Dimaklumkan anda dibuat bayaran bulanan, ada sewa. Tapi jika dibayar habis menjadi hak milik kita. Yang menjadi persoalan saya, harga sewa dan harga beli tunai adalah berbeza. Baik. Harga beli tunai dengan harga berbeza tak ada masalah dalam Islam. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita telah bincang masa kita bincang berkenaan dengan riba. Ya, harga tunai dengan harga bayaran tangguh boleh berbeza. Itu bukan riba, itu perbezaan harga. Sebab apa? Bila kita tangguh ada risikonya. Risikonya boleh ditambah harga. Ya, tapi mesti clear lah. Ya, beli cash 1,000 dan beli beli secara tangguh 2,000, bayar setiap bulan 100. Boleh. Tapi kena setuju satu harga. Yalah, mesti setuju satu harga. Tak boleh letak dalam kontrak harga tunai berapa, harga ni berapa, dia sign je. Ya, dia kena setuju satu harga baru dia sign. Baik. Masalah yang dia sebut ini bukan masalah tunai ataupun harga tangguh. Masalah dua kontrak dalam satu. Sebab apa? Kalau kita nak buat, saya tengok masalah kebanyakan yang jual water filter ni dia ada masalah dua kontrak dalam satu. Sebab dalam satu kontrak dia sebut kontrak jual, ya, apabila setelah selesai bayar dia juga sebut juga kontrak sewa dalam tu. Jadi dua kontrak ini kena separate. Dia kena separate. Satu ialah kontrak apa dia? Kontrak sewa. Kontrak sewa tu contohnya tempoh 2 tahun dia sewa satu kontrak. Ya. Yang
Yang kedua bukan kontrak. Yang kedua ialah kontrak juga tapi bukan kontrak jual beli. Dia kena tulis apa, kontrak wa'ad. Ya, kena ada kontrak wa'ad. Maksudnya ya pembeli berjanji dia akan habis bayar, dia akan habis bayar, bila dia akan habis bayar dia akan dapat benda tu, secara janji, bukan secara akad jual beli. Baik. Yang kedua ialah sewa bulanan hingga sewa dibayar secara cukup harga produk tapi produk ini melebihi bayaran tunai. Itu tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Kalau kita nak jual secara tunai, kita nak jual harga lain dengan harga sewa, harga bayaran ansuran, tidak ada masalah langsung. Tak ada masalah langsung. Yang ada masalah ialah bagi pinjam duit, bila pinjam duit kita minta lebih. Tapi kalau kita bagi jual sesuatu barang, barang kita jual harga berbeza dengan harga cash, itu tidak menjadi masalah. Langgar kontrak. Dalam kontrak maka terbatallah kerjasama. Langgar kontrak macam mana? Kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu. Boleh saman tak? Ikutlah kontrak itu. Baik. Jadi saya nak kata kalau langgar kontrak boleh saman, langgar macam mana? Langgar macam mana? Jadi hal-hal tu kita kena teliti satu-satu. Jadi saya yang buat banyak kontrak untuk customer saya, pelanggan saya hati-hati supaya ada keadilan daripada kedua-dua belah pihak. Baik. Soalan. Kalau dalam satu majlis akad penjual menulis butiran peribadi, nama, alamat pembeli di hadapannya dengan keizinannya, cuma tanda tangan sahaja pembeli yang diturunkan. Baik. Adakah sah akadnya? Dia tulis nama, dia tulis butir peribadi, dia nak offer apa? Apa dia ijab dia? Apa dia offer dia? Offer dia nama orang? Tak pelik lah bunyi dia kan. Takkanlah dia tulis nama, alamat dia boleh jadi ijab. Ijab tu maksudnya offer. Bila dia tulis tu dia offer apa? Dia offer kereta X50, X50. Kereta X50 103,000, itu offer dia. Kalau dia tulis nama dia, takkan dia nak offer nama orang tu. Betul tak? Dia tak sah lah kalau sign. Dia mesti tulis dalam kontrak. Kontrak tu maksudnya ada offer. Dia offer apa? Dia tawar apa kepada kita? Apakah dia nak ijabkan? Jadi kenalah apa dia? Kenalah tulis benda yang dia nak ijabkan. Tulis nama tu tak ada apa. Baik. Faham ya? Dia kena offer betul-betul lah apa yang dia nak jual. Takkan dia nak jual nama kot. Okey. Sorry lah saya ketawa sikit. Apa dia? Tak ada. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan buruk itu daripada saya sendiri. Kita sambung ke depan. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Surah Al-Azan, sedikit doa. Subhanakallah wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.